7 sebab anda tidak harus berasa malu atau hina bekerja sebagai rider penghantar makanan. Jutawan OIN sekalian, umum mengetahui ekonomi Malaysia pada masa kini kian merosot menyebabkan ramai yang kehilangan kerja. Demi kelangsungan hidup, ramai yang menjadi rider ataupun penghantar makanan bagi Foodpanda ataupun GrabFood. Satu masa dahulu, pekerjaan sebagai rider ini dianggap sebagai pekerjaan yang hina kerana ianya amat sukar sekali dengan komisen yang amat rendah. Hari ini, Jutawan OIN akan membongkar mengapa pekerjaan sebagai rider ini sebenarnya pekerjaan yang mulia dan tidak harus dipinggirkan. Yang pertama, kerja halal. Mereka yang join Foodpanda dan GrabFood setelah kehilangan kerja tidak seharusnya berasa hina. Sebaliknya, apa jua pekerjaan merupakan satu penghormatan asalkan ianya kerja halal dan tidak melanggar undang-undang. Mempunyai pekerjaan sendiri membuktikan anda seorang yang bermaruah kerana boleh mencari pendapatan sendiri serta hidup berdikari. Ianya jauh lebih baik daripada mereka yang hanya duduk rumah merengek setelah kehilangan pekerjaan tetap mereka. Yang kedua, membantu masyarakat. Pekerjaan sebagai rider bukanlah calang-calang tugas yang boleh dilakukan oleh semua orang. Selain daripada perlu merumpuh keadaan cuaca yang ekstrim seperti ribut petir mahupun panas terik, para rider juga dicabar dengan keadaan jalan yang rosak dan membahayakan keselamatan mereka. Tetapi, meskipun negara dilanda pandemik, para rider tetap sedia menjalankan tugas menghantar makanan dan memastikan kita boleh sentiasa berada di rumah dalam keadaan selamat. Inilah salah satu pengorbanan rider yang kita jarang ambil tahu. Yang ketiga, membina jati diri. Seperti yang telah dinyatakan di atas, menjadi rider bukanlah satu pekerjaan yang senang. Dari keadaan cuaca yang tidak menentu, vendor yang lembab, keadaan jalan yang rosak, sehinggalah permintaan customer yang tidak munasabah, tugas rider tidak pernah senang. Yang sedihnya, apa jua kesalahan yang berlaku, meskipun bukan kesilapan rider, akan menyebabkan rider dimarahi customer ataupun didenda pihak syarikat. Ini menjadi satu peluang yang amat baik untuk para rider melatih jati diri mereka untuk terus senyum dan berusaha meskipun usaha mereka tidak selalunya dihargai. Yang keempat, membina connection. Kadang-kadang, rider terpaksa tunggu lama di kedai yang lambat untuk menyiapkan pesanan pelanggan, dan inilah masa yang paling sesuai untuk seorang rider mengenali rider yang lain. Dalam bahasa rider, penungguan yang berpanjangan ini dipanggil sidai. Ketika ramai profesional yang menjadi rider pada masa kini untuk mencari pendapatan sampingan, inilah masa yang paling sesuai untuk meluaskan kontak anda dan berkawan dengan rider yang lain. Siapa tahu, mungkin inilah caranya anda akan bertemu dengan rakan kongsi bisnes anda yang seterusnya. Yang kelima, menjaga kesihatan diri. Menjadi rider semestinya cara yang amat berkesan untuk menjaga kesihatan diri. Hanya orang yang fit boleh menjadi rider, memandangkan mereka kerap perlu menaiki tangga sehingga 5 tingkat untuk ke rumah pelanggan. Malahan, ramai orang yang berlebihan berat badan memilih untuk menjadi walkers Foodpanda. Ini satu pilihan yang bijak untuk memaksa diri bersenam dan menurunkan berat badan. Tambahan pula, ini dapat menjana pendapatan sampingan. Bersenam sambil membuat duit. Satu perkara yang bijak tu. Yang keenam, belajar handle customer. Menjadi rider juga banyak mengasah satu kemahiran yang kita boleh bawa ke dalam apa jua bidang lain sekalipun, iaitu bagaimana nak handle aduan pelanggan kita. Saya yakin ramai rider yang pasti mendapat 1001 aduan daripada pelanggan meskipun kita telah membuat yang terbaik. Contoh, rider lambatlah, makanan tertumpahlah, order yang salahlah dan sebagainya. Sebagai rider, kita sering kali berdepan face to face dengan customer kita, dan dari situlah kita belajar bagaimana nak handle customer kita yang sedang marah dan kelaparan. Percayalah, pelajari bagaimana nak memuaskan hati pelanggan kita merupakan skill terbaik yang kita boleh pelajari daripada menjadi seorang rider. Yang ketujuh, menjadi lebih realistik.
Menjadi rider mengajar kita supaya menjadi lebih realistik. Tanya diucapkan kepada para rider yang mengambil apa saja pekerjaan yang ada tanpa berangan-angan memikirkan pekerjaan yang seperti dahulunya. Meskipun tahu tugasan rider ini bukan senang, tetapi mereka lebih rela mengharungi kesukaran ini daripada duduk di rumah tidak membuat apa-apa. Jangan salah faham, menjadi rider bukan bererti kita tidak boleh mencari pekerjaan lain, tetapi sementara menunggu peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih lumayan, apa salahnya bekerja sebagai rider untuk meneruskan kelangsungan hidup? Jika anda masih melihat video ini, mungkin kerana konten channel ini bersesuaian dengan anda. Apa kata anda like video ni dan subscribe pada channel Oyen Success kerana setiap minggu kita akan membuat video-video bermanfaat seperti video ini yang boleh meningkatkan kualiti hidup anda. Dan sebagai tanda terima kasih kerana anda masih bersama kami, ini poin yang ekstra untuk anda. Yang ke-8, belajar menghargai apa adanya. Saat gembira menjadi rider ialah apabila ada customer yang memberikan tips atau makanan percuma kepada rider. Bukan duit atau makanan yang sebenarnya menggembirakan seorang rider, tetapi penghargaan daripada customer itu sendiri tentang betapa pentingnya pekerjaan rider ini. Ini sekaligus memberikan kesedaran kepada para rider bahawasanya di negara ini masih ada sejenak lapisan masyarakat yang menghargai perjuangan mereka. Jadi, adakah anda bersetuju dengan apa yang telah dinyatakan di sini? Tinggalkan komen anda jika anda ada hujah yang lebih baik. Kami berminat untuk mendengar pandangan anda. Sekian saja untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan.